Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Madya Dr. Nuraini. Nama saya Ahmad Hilal bin Hisham, nombor matrik saya A182409 daripada jurusan Bioteknologi Tumbuhan. Untuk makluman semua, video ini akan membawa kepada anda ciri-ciri anatomi dan morfologi tumbuhan dalam pokok sadari atau nama saintifiknya ialah Apium globulans. Mari kita kenal sedikit tentang maklumat awal bagi pokok sadari atau nama spesiesnya ialah Apium globulans. Apium globulans berasal daripada kingdom Plantae, merupakan phylum Trichophyta. Subphylum merupakan Angiosperma, berasal daripada kelas jenis Dicotyledon. Order Apiales dan berasal daripada family Apiaceae, menggunakan jenis Apium. Nama spesies ialah Apium globulans. Sadari atau nama saintifiknya Apium globulans adalah salah satu tumbuhan daripada ahli Umbellifera. Sadari cenderung tumbuh dalam keadaan yang sejuk, persekitaran yang lembap dan mempunyai aroma yang tersendiri. Tumbuhan ini akan melalui peringkat pencambahan apabila ia terdedah kepada suhu yang rendah. Selain itu juga, ia juga boleh tumbuh dalam keadaan baik apabila didedahkan pada suhu bilik. Jom saya bawakan kepada anda semua untuk kita melihat kerata rentas menggunakan peralatan yang berada di rumah sahaja. Antara barang-barang yang diperlukan ialah pisau, papan pencincang, juga kamera. Pertama sekali, kita ambil batang sadari yang telah direndam dan potong kepada beberapa bahagian senipis yang boleh. Ianya bertujuan untuk mendapatkan kerata rentas yang diingini dan mudah untuk kita kenal pasti setiap bahagian yang ada dalam batang sadari. Walaupun kita tidak dapat menggunakan mikroskop, di sini kita boleh dapat lihat sedikit sebanyak ciri-ciri anatomi yang ada pada pokok sadari. Antaranya berkas vaskular, xylem, phloem, juga sel epidermis. Jom saya bawakan kepada anda semua kerata rentas yang ada pada pokok sadari. Gambar ini merupakan lukisan kerata rentas apabila telah saya teliti ciri yang terdapat pada pokok sadari atau nama saintifiknya Apium globulans. Secara umumnya, terdapat beberapa sel dan tisu penting yang dapat kita perhatikan dalam kerata rentas batang bagi pokok sadari. Antaranya ialah berkas vaskular yang terdiri daripada phloem, cambium vascular dan juga xylem. Pokok sadari juga mempunyai lapisan sel epidermis. Selain itu juga, pokok sadari mempunyai sel parenkima serta sel kolenkima. Berikut adalah penerangan sel dan tisu asas pada kerata rentas pokok sadari. Kerata rentas batang pokok sadari terdiri daripada banyak tisu iaitu parenkima, kolenkima, sklerenkima, berkas vaskular serta epidermis. Semua tisu ini mempunyai fungsi sendiri untuk memastikan tumbuhan pokok sadari boleh hidup dalam keadaan yang baik. Pertama sekali ialah tisu kolenkima. Tisu kolenkima terdiri daripada primer yang tebal yang tidak sekata dan mempunyai sel hidup yang memanjang. Tisu kolenkima juga mempunyai struktur yang terdiri daripada bahan seperti hemiselulosa, selulosa dan pektin. Fungsi utamanya adalah untuk memberi sokongan mekanikal dan struktur di bahagian muda batang sadari. Seterusnya kita beralih kepada tisu sklerenkima. Tisu sklerenkima terdiri daripada sel yang mempunyai lilin yang menebal. Ciri ini menjadikan tisu kuat dan kalis air. Fungsi utamanya adalah untuk memberi sokongan yang lebih besar daripada tisu kolenkima. Satu lagi fungsi tisu ini ialah boleh bertindak sebagai elemen pengalir dalam struktur xylem. Seterusnya ialah tisu parenkima. Tisu parenkima berdiri nipis dan berbentuk isodiametrik. Ia terletak di kawasan antara epidermis dan tisu berkas vaskular. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan kanji, protein, minyak dan sebagainya. Seterusnya ialah berkas vaskular. Pokok sadari adalah sejenis tumbuhan Dicotyledon di mana ia mempunyai berkas vaskular yang lengkap dengan betul dan tersusun. Pokok sadari juga mempunyai cambium yang mana wujud membantu dalam pembentukan xylem dan phloem sekunder. Dalam berkas vaskular ini, ia terdiri daripada xylem dan phloem.
Fungsi xilem adalah untuk mengangkut air dan melarutkan mineral dari akar ke batang, manakala fungsi phloem untuk mengangkut gula terlarut dan sebatian organik daripada daun ke batang dan juga akar. Akhir sekali ialah sel epidermis. Sel epidermis terdiri daripada lapisan sel epidermis. Terdapat juga lapisan kutikal ataupun kita panggil kutin. Sel epidermis berfungsi sebagai perlindungan kepada sel tumbuhan yang menjadikan batang pokok seleri tidak telap kepada air. Sel epidermis juga mengandungi kloroplas dalam membantu proses fotosintesis, dan sel epidermis juga berperanan dalam mengawal pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen.